Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa khabar semua? Saya mendoakan kita semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Saya ucapkan selamat datang kepada Ustazah Nur Masyidah binti Johan selaku pensyarah akhlak dan tasawuf Group 5 pada semester ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan kerana sudi meluangkan masa anda untuk menonton video pembentangan kami ini. Sebelum kami memulakan sesi pembentangan, saya ada sebuah quotes. Orang bijak mengatakan bahawa ilmu itu bukan apa yang dihafal, tetapi apa yang bermanfaat kepada orang lain. Maka, di dalam video ini kami akan membentangkan mengenai akhlak-akhlak mahmudah dan faktor-faktor untuk membentukkan akhlak mulia. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terlebih dahulu, saya perkenalkan ahli kumpulan kami, iaitu Nur Fahira Nasuha, Nur Aziyani Izzati, Nur Alia Syahira, Nur Nabila Atikah, saya sendiri, Nur Syafiqah dan Nabila. Saya mempersilakan pembentang yang pertama. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fahira Nasuha binti Yahya. Nombor matrik I173302394. Okey, saya akan memulakan. Sebelum saya cakap mengenai sifat yang saya akan bentangkan, saya akan menerangkan tentang pengenalan kepada akhlak mahmudah. Okey. Apa yang seperti yang kita tahu, akhlak mahmudah ni dia adalah akhlak yang terpuji. Masuk kat sini, ia adalah segala bentuk perbuatan, ucapan dan perasaan seseorang yang boleh meningkatkan iman dan dia memberikan kita pahala. Next adalah akhlak mahmudah ni, seperti yang kita tahu, dia adalah akhlak yang mencerminkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhir kata, akhlak dia akhlak terpuji ataupun akhlak mahmudah, dia memainkan peranan yang penting untuk melahirkan insan yang baik, yang amanah, serta dapat menghindarkan daripada diri kita menjadi insan yang jahat ataupun yang tak taat kepada perintah Allah. Akhlak yang mulia, dia adalah faktor terkuat untuk menyokong pembangunan dalam rohani kita sebagai manusia. Okey, kita akan start dengan definisi. Maksud definisi ni, definisi syukur. Apa yang kita tahu secara umum, syukur adalah seorang syukur pada istilah yang umum kita tahu, kita menggunakan apa yang nikmat yang diberikan kepada kita tu dengan kita jaga dia. Okey. Syukur pada istilah seorang hamba yang menggunakan semua nikmat kurniaan Allah kepadanya dengan mentaatinya. Ialah di situ syukur ni, dia adalah kiranya pengiktirafan terhadap kenyaan Tuhan dengan kita memujinya
kita boleh menzahirkan rasa kita bersyukur tu dengan kesan pada nikmat lidah, hati, anggota badan. Kiranya kita nikmat apa yang Allah bagi kat kita, kita gunakan ke jalan yang diredai Allah. Okay, sambungan untuk yang next adalah dari Al-Quran ataupun hadis. Okay. Daripada dari Al-Quran, bersyukur tu adalah yang diperintahkan oleh Allah. Allah SWT berfirman, wasyukur nikmatallahi an kuntum ayatuhu ta'budun. Ya, maksudnya bersyukurlah akan nikmat Allah jika kamu hanya menyembahnya semata-mata. Itu adalah surah Al-Nahl ayat 114. Okay. And yang the next punya okay. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surah Ad-Duha, wa amma bin rabbika fahadis. Okey. Maksudnya, adapun nikmat Tuhanmu, maka hendaklah engkau sebut-sebutkan dan zahirkan sebagai bersyukur kepadanya. Okey. Imam Al-Qurtubi dia mentafsirkan ayat surah Ad-Duha ini ialah sebarkanlah apa yang Allah SWT kurniakan kepada kamu dengan perasaan syukur dan pujian kepada Allah Ta'ala, menyebut-nyebut pelbagai nikmat Allah dan mengiktiraf hikmah nikmat tersebut dalam satu bentuk kesyukuran. Lakukan amalan-amalan sebagai satu bentuk, satu tanda kesyukuran. Itu pun okay. So kat sini kita okay, ada juga dalil hadis daripada Syu'aib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amat menakjubkan urusan seorang mukmin kerana setiap urusannya adalah baik dan itu tidak akan berlaku pada seorang pun kecuali pada orang mukmin yang sempurna keimanannya. Jika ia mendapat sesuatu yang menyebabkan dia bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Jika ia ditimpa kesusahan, dia bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Okey, ada juga yang next punya hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu kepada Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah seorang muslim yang ditimpa satu penyakit dan keletihan, kegusaran dan kesedihan, gangguan dan kesusahan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah SWT akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Okey, itu untuk bagi hadis. Kita next. Okay, for the next adalah punca dan sebab. Punca dan sebab kenapa kita kena bersyukur. Sebab
Allah SWT menganugerahkan kepada kita, menggerakkan kita pelbagai nikmat yang sempurna. Dia tak kira lah zahir ataupun batin. Dan daripada nikmat yang Allah bagi kat kita, mata, badan semua tu, Allah Ta'ala memerintahkan kita supaya bersyukur kepadanya. Okay. Seperti yang kita tahu, bersyukur ni adalah perkara yang kita lihat sebagai satu yang wajib supaya ibadat yang kita laksana, kita solat tu, dia akan menjadi lebih baik. Sesiapa yang mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berarti dia bersyukur kepadanya, dan sesiapa yang bersyukur kepada Allah, pasti dia akan berusaha memperoleh, kira dia akan memperbetulkan lah ibadahnya, ibadah kita lah. Okay. Lepas tu okay. Menurut dalam surah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7, yang bermaksud, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu. Okay. Sebab itu Allah dia memerintahkan seseorang atau kita untuk bersyukur. Atas dasar syukur tu lah yang Allah dia dah janji kepada kita, dia akan menambahkan kebaikan kepada kita. Kiranya kita, insya-Allah kita akan dapat pahala. Okey. Sebab lah, salah satu punca faktor lah, sebab tu Nabi Muhammad SAW dia menunjukkan faktor yang kuat supaya seseorang tu dia mudah mensyukuri nikmat Allah SWT. Adalah setiap hamba adalah dia memperhatikan orang yang lebih rendah daripadanya dari sudut akal, keturunan, harta ataupun nikmat lain. Okay. Contohnya, kalau kat dalam dunia kita mesti kan ada yang berbeza ada yang berbeza kekurangan, kekurangan harta benda, kekurangan dekat muka ataupun cacat ke, tu kira setiap apa yang berlaku kepada diri kita, kita kena mensyukuri apa yang Allah bagi kepada kita. Okay, untuk yang next adalah cara melakukannya ataupun cara kita menunjukkan kita ni bersyukur. Cara kita bersyukur. Okay. Dia ada 3. Dalam poin saya di sini ada 3. Okay. Yakin bahawa setiap nikmat tu datang daripada yang atas, itu Allah SWT. Yang kedua adalah mengucapkan melalui lisan. Yang ketiga adalah mewujudkan rasa syukur dengan melakukan hal yang baik. Okay. Untuk yang first, poin yang first adalah kita perlu yakin dengan sepenuh hati bahawa apa yang kita dapat hari ini itu semua adalah daripada Allah SWT yang berikan kepada kita. Jika okay. Dan itu semua apa yang kita dapat ni adalah merupakan kuasa daripada Allah Ta'ala. Okay. Jika kita yakin syukur seperti ni, maka ketika kita di dalam keadaan kita diuji, maka kita tak akan merasa kita punya dukaan tu terlalu berat, dan kita tak akan cepat mengeluh. Okay. Untuk itu mengucapkan melalui lisan. Contoh,
ihsan ni dia macam kita mengucapkan alhamdulillah pada saat kita macam dapat result bagus ke, ataupun kita dipermudahkan kita punya urusan apa yang kita harapkan. Itulah macam kiranya tanda kita bersyukurlah kepada Allah Ta'ala. Macam tu, alhamdulillah hari ni kita punya doa tu termakbul. Macam tu lah. So dengan melalui di sini juga lah kita boleh terapkan dalam kehidupan kita seharian. Contohnya kan macam kita berzikir, ataupun kalau kita dalam ada masa-masa lapang, kita membaca Al-Quran. Lepas tu yang ketiga lah, poin ketiga lah, mewujudkan syukur dengan melakukan hal yang baik. Contoh macam ni, macam sini syukur ni wujud dia diwujud, dia akan wujud niat yang baik tu kalau kita tolong, macam kita menggunakan apa yang Allah bagi tu badan kita ni, yang kita menolong orang ke, ataupun kita sedekah, kita macam kalau mata ni kita melihat benda yang elok, tak tengok benda yang bukan. Okey, untuk telinga kita boleh mendengar benda yang baik, kita ignorekan benda yang buruk tu. Okey. Untuk tangan ni kiranya kita tak melakukan contoh macam curi ke. Kalau macam mulut kita taklah cakap berbohong, macam tu lah. Tapi kita manusia kan mesti ada kadang bohong sunat. Tapi itu kiranya nanti kita bertaubatlah kepada Allah Ta'ala. Okay, untuk yang sekelas kesannya lah, kat sini pun dalam slide ada 4. Bersyukur dia dapat meningkatkan keyakinan diri. Melalui bersyukur juga dia dapat meningkatkan kesihatan fizikal. Dia yang ketiga lah, rezeki akan bertambah. Ialah orang yang mula-mula masuk syurga. Okay, kita akan mulakan dengan point yang first. Okay, yang first adalah Okay, bersyukur dia dapat meningkat ni secara saintifik lah. Okay, bersyukur dia dapat meningkatkan keyakinan diri kita. Okay, ni apa yang saya jumpa dalam Google, saya cari sikit lah. Okay, ada yang cakap, dia mengatakan lah, dalam pada tahun 2014 macam tu, satu kajian yang diterbitkan dalam Journal of Applied Sport Psychology, dia telah menjumpai bahawa dengan kita bersyukur ni, dengan bersyukur apa yang kita dapat semua ni, dapat meningkatkan keyakinan diri dalam diri kita. Itu pun dalam diri kita. Yang untuk ini dia contoh kalau untuk kepada atlet sukan, kalau dalam kita sebagai manusia, dia macam kita tak akan rasa mudah insecure lah dengan orang lain yang ada kelebihan. Dia macam ni, dia punya kelebihan macam ni. Kita insyaAllah kita kena menerapkan lah supaya diri kita tak rasa mudah insecure dengan orang lain punya kelebihan. Okay. Untuk yang inilah for the second point, bersyukur dapat meningkatkan kesihatan fizikal. Okay. Kiranya manusia yang lebih banyak bersyukur ni, dia
dia akan lebih rasa apa orang cakap daripada kesihatan fizikal. Dia orang yang bersyukur ni dia akan merasakan dia memang maksudnya dia akan merasa kalau kita ni dalam keadaan sakit macam tu kan, kita kan memang rasa sakit tapi kita pada yang sama kita merasakan kita ni adalah orang yang lebih sihat daripada orang lain. Okey, apa maksud saya kat sini adalah sebenarnya orang yang bersyukur ni dia macam dia rasa macam bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi. So dalam masa tengah sakit tu dia macam dia tahu dia sakit apa, nanti dia dalam masa apa dia macam redha dengan apa yang dah berlaku. Itulah yang dikatakan dalam satu kajian lain ni. Contoh je lah contoh itu saya dah terangkan sikit ni. Lepas tu untuk yang poin yang ketiga tu adalah yang okay. Kiranya kalau kita bersyukur rezeki akan bertambah. Okay. Macam yang kita tahu Allah SWT tak tidur. So dia tahu kalau kita always bersyukur, kita sentiasa ingat dia, Allah akan kita rezeki melimpah ruah. Okey. Dan Allah SWT berfirman, maksudnya dia ingatlah juga tak kala Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kami bersyukur pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Itu dalam surah Ibrahim. Okay. So saya cakap kita kena sentiasa bersyukur dengan apa yang kita ada. Okay. Untuk poin yang last, orang yang mula-mula masuk syurga. Okay. Ibnu Abbas dia meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, orang yang pertama yang akan dipanggil masuk syurga adalah orang-orang yang sentiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah, iaitu orang yang sentiasa memuji Allah dalam keadaan lapar dalam keadaan lapar dan keadaan sempit. Okay. Rasulullah bersabda, sesungguhnya sebaik-baik hamba Allah adalah orang yang suka memanjatkan syukur dan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala. Kat sini lah kiranya kita kena perlu sentiasa bersyukur kepada Allah. Kita janganlah cakap kita ni tak kurang sempurna ke, walaupun kita ada kekurangan, sebab kita sebagai manusia kita tak semuanya sempurna. Okay, untuk yang the last part faktor-faktor yang membentukkan akhlak budi. Okay. Yang dia dapat membentuk kehidupan yang sempurna. Okey. Apa yang kita tahu? Okey. Yang kita tahu adalah akhlak ni okey. So yang kita tahu dalam hubungan manusia dengan pencipta tu bukan saja mencakupi masalah akidah dengan ibadah, tapi dia merakumi akhlak tau. Akhlak dia memberi erti lah, macam maksud perasaan manusia terhadap pengawasan Allah SWT dalam setiap perbuatan yang berlaku sesama manusia. Sebenarnya kiranya sentuhan akhlak yang terpuji tu dia akan mewujudkan suasana aman dan memberi ruang
memperbaiki potensi manusia serta menambahkan produktiviti. Okey. Yalah, macam dalam masyarakat sekarang kita nampak akhlak dalam diri kita ni makin lama makin rendah, dan pendidikan jati diri yang diterapkan tu dia tak diterapkan betul. Okey. Yalah, macam kita tengok dekat TV, sekarang dah banyak kan kes salah guna kuasa ataupun rasuah. Okey, so apa yang boleh disimpulkan di sini lah, jelas kita tahu akhlak tu adalah cerminan diri seseorang yang mempunyai ilmu dengan adab. Okey, mereka yang macam sesiapa yang tak mempelajari ilmu berkaitan iman pada Allah, so dia macam akan memberi kesan tak kepada dalam kehidupan kita. So jiwa yang penuh dengan ilmu, dia akan berusaha mencari keredaan Allah Ta'ala dengan kita melakukan kebaikan, mencuba untuk membuat kesalahan ataupun menerima untuk kita menerima azab daripada Allah Ta'ala. Okay, maksudnya sih penting sebagai manusia untuk belajar mendidik diri, lepas tu dengan kita mengamalkan cara Islam menerapkan pendidikan akhlak yang memang daripada kecil sampai besar. Kiranya daripada kecil tu kalau kita dah diterapkan mendidik akhlak, sampai ke besar kita kena amal. Tapi istilah perubahan zaman, tapi biasanya ada je yang baik-baik lagi kan. Okey, so dia lah kat sini ada terangkan lepas tu, so kiranya kat sini kita kena sentiasa mengamalkan akhlak ataupun mengamalkan akhlak yang baiklah dalam kehidupan sehari kita, supaya insya-Allah dia dapat membentuk kehidupan yang sempurna dari kita. Yalah, kita ni manusia yang tak sempurna, tapi kita mencuba untuk menjadi yang sempurna di mata Allah Ta'ala. Okey, sekian daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alia Syahira binti Muhammad Arifin. Okey, hari ini saya akan membentangkan tentang akhlak mahmudah dan faktor membentukkan akhlak mulia, iaitu dalam sifat sabar. Okey, definisi sabar. Sabar dari segi bahasa menahan. Manakala dari segi istilah pula, sabar adalah menahan diri dari segala bentuk kesulitan, kesedihan atau menahan diri dalam menghadapi segala ujian yang kita tidak suka, yang kita benci. Okey. Bermaksud dekat sini, sabar ini adalah menerima dan menahan diri dari semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Sama ada dalam menjalani ujian, dalam menjalani ketaatan, dalam sabar dalam sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Semua itu kita harus sabar. Okey. Dan semua ujian yang berlaku dalam hidup kita ini terjadi atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu, kita diperintahkan untuk bersabar dalam menghadapi apa-apa cubaan. Okey. Ada tiga jenis sabar, iaitu sabar dalam ketaatan. Okey, sabar dalam ketaatan tu macam mana? Okey, sabar dalam ketaatan ini adalah Allah mewajibkan kita
untuk berlaku taat kepada dia. Okey, saya bagi contoh ketaatan. Okey, taat dalam beribadah. Okey, itu yang paling senang. Ramai orang yang tahu, okey, ibadah solat itu wajib untuk umat Islam. Tetapi berapa ramai yang taat akan perintah itu? Okey, mungkin di hari ini kita solat cukup waktu. Okey, apabila masuk waktu kita terus solat. Dan mungkin juga pada keesokan harinya kita tidak solat ataupun kita melengah-lengahkan solat. Itu adalah ujian sabar dalam ketaatan lah. Okey. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Okey, sebagaimana yang kita tahu ini, kemaksiatan ini amat susah untuk kita cegah, kan. Okey, sabar dalam kemaksiatan ni dia macam menahan diri daripada perbuatan-perbuatan haram seperti berdusta, menipu dalam amalat, memakan harta anak yatim, riba, berzina, dan hal-hal ini adalah sudah tentu memerlukan pemaksaan dan penahanan diri yang kuat, hawa nafsu yang kuat. Okey. Dan yang ketiga ialah sabar dalam menghadapi ujian. Walau sebesar apa pun ujian yang kita lalui, kita hadapi, kita harus ingat bahawa ramai lagi orang yang mengalami kesusahan, yang Allah uji lebih daripada Allah uji kita. Dan kita kena bersabar, selalu ingat ujian itu adalah mungkin untuk mengangkat darjat kita. Okey. Kemudian kita masuk kepada dalil Al-Quran. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salati innallaha ma'as sabirin. Yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan solat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ayat ini sudah jelas menunjukkan bahawa Allah bersama dengan orang yang sabar. Oleh kerana itu, kita harus bersabar dalam kehidupan kita. Walau apa-apa musibah yang menimpa kita, kita harus bersabar. Kita kena yakin bahawa ini adalah perancangan Allah dan Allah akan berikan ganjaran yang lebih besar. Kemudian kita masuk kepada hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dan Imam Abu Ya'la dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Imam An-Nawawi, yang berbunyi, qala Nabi alaihi salatu wassalam, as-sabru inda sadmatil ula. Yang bermaksud sabar itu ketika pertama kali mendapat musibah. Okey. Dan ayat ini menjelaskan bahawa kesabaran yang sempurna itu yang mendapat pahala yang melimpah darinya adalah kesabaran ketika pertama kali mendapatkan musibah. Kerana hal ini amat berat untuk kita terima. Betul tak? Okey, andai kata rumah saya kebakaran. So, ini adalah musibah yang paling besar yang saya terima, dan jika saya sabar, maka Allah amat menyukainya. Allah amat menyukainya dan mempunyai ganjaran yang besar. Okay, kemudian termasuk kepada cara bersabar. Okay, bagaimana kita nak bersabar? Okay, yang pertama, kita harus meningkatkan ibadah kita. Okay, macam mana nak meningkatkan ibadah kita? Okay, kita buat solat sunat, kita buat solat hajat, kita buatlah apa-apa solat yang sebelum ini kita tinggal, tapi kita buat. Okay, kemudian yang kedua, yakin dengan pertolongan dan janji Allah. Dan ini sudah jelas menunjukkan dalam surah Al-Fatir ayat 5, iaitu ya ayuhan nasu in wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Yang bermaksud, wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar, maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah syaitan yang menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Ayat ini sudah jelas. Okey.
Kemudian kita pergi kepada cara bersabar yang ketiga, iaitu menginsafi bahawa dunia ini adalah pentas ujian. Ya, dunia ini adalah memang pentas ujian untuk umat-umatnya. Sama ada kita boleh lalui ataupun tidak. So, kita kena selalu mengingatkan bahawa okey, dunia ini pentas ujian. Kita kena redha, kita kena tawakal, kita kena bersabar. Okey. Kemudian, yang keempat, selalu merenung kehidupan hamba-hamba Allah yang sangat sabar, yang soleh dan yang teruji. Okey, dekat sini kita perlu lihat kepada zaman Rasulullah. Begitu ramai hamba-hamba Allah yang sangat sabar, yang soleh, yang lagi diuji. Okey, kita dah rasa ujian kita ni sangat berat, tetapi ada yang lagi berat. Okey. Yang kelima, kemudian tanamkan rasa nikmat dipandang oleh Allah. Iaitu kita tanamkan rasa nikmat, rasa berbaik sangka, rasa ketenangan supaya nikmat dipandang oleh Allah. Kemudian selalu meminta nasihat dan bimbingan daripada orang-orang yang soleh. Okey. Kita ni harus berada di kalangan orang-orang yang soleh untuk meminta nasihat, meminta teguran, meminta bimbingan, sebab kita hanyalah manusia biasa. Dan kita perlu memiliki kawan-kawan yang soleh agar menegur kita jika kita tersilap langkah membuat sesuatu. Jadi itu perlu. Dan akhir sekali, cara bersabar ialah kita belajar bertenang dan urus emosi dengan sebaiknya. Okey. Saya membuat kajian sedikit bahawa orang-orang yang kurang bersabar ni orang-orang yang tidak boleh mengawal emosi. Orang-orang yang tak boleh bertenang, yang cepat marah, yang panas baran, itu adalah orang-orang yang tidak sabar. Jadi, kita sebagai orang yang sabar, kita harus belajar bertenang dan mengurus emosi dengan sebaik-baiknya. Okey. Kemudian kita pergi kepada slide seterusnya, itu sebab harus sabar. Okey. Sebab apa kita harus sabar? Okey, yang pertama, sabar itu mempunyai nilai yang tinggi dan utama di sisi agama. Kita pun sudah tahu itu sabar itu mempunyai nilai murni yang sangat tinggi di sisi agama, kerana setiap manusia itu perlu kepada kesabaran. Kalau tidak, kita hanyalah menjadi seorang yang sia-sia, seorang yang amarah, seorang yang rugilah. Kemudian, sabar itu bukanlah sifat sampingan yang perlu dipilih, tetapi suatu kemestian bagi mengangkat darjat hambanya. Betul. Maksudnya kat sini sifat sabar ini bukanlah sifat yang kalau saya tak bersabar pun tak apa, macam bukan. Ini adalah bukan sifat sampingan. Ini adalah suatu kemestian. Suatu kemestian untuk mengangkat darjat kita. Mungkin dengan cara ini Allah ingin mengangkat darjat kita pada aras yang lebih tinggi. Dan yang seterusnya ialah mendapat ketenangan jiwa. Ya, cuba korang perhatikan, kalau kita sabar, kita akan mendapat ketenangan yang sangat luar biasa. Contohnya apabila kita ada masalah, kita bersabar, kita bertenang, kita senyap. Maksudnya macam itulah. Yang akhir sekali sebab harus sabar ini kita dapat meningkatkan kualiti hidup, baik dari segi moral, physical, mental, spiritual. Maksudnya dengan sabar ini kita akan meningkatkan lagi kerohanian dalam jiwa kita. Kemudian kita masuk kepada kesan sabar bagi orang mukmin. Kesan sabar bagi orang mukmin yang pertama ialah membersihkan barisan mukmin daripada golongan munafikin. Ya, betul. Kita orang-orang yang tidak sabar itu termasuk dalam golongan munafik, manakala orang-orang yang bersabar adalah orang-orang mukmin. So, kesan dia kat sini untuk membersihkan barisan mukmin daripada golongan
munafik. Okey, yang kedua, dengan sabar ini kita akan masuk syurga tanpa hisab. Apabila kita selalu bersabar, kita mengingat Allah, kita selalu redha, insya-Allah masuk syurga kita tanpa hisab. Kemudian dengan kesan sabar ini juga kita akan memiliki iman yang sejati. Iman yang sejati. Walaupun kita tahu iman kita selalu ada turun dan naik, pasang dan surut, tapi apabila kita bersabar, kita akan memiliki iman yang sejati. Okey. Yang keempat, dengan sabar ini akan meningkatkan darjat hamba-Nya. Ini sudah terbukti kita akan diangkat darjat sebab innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama-sama dengan orang yang sabar. Itu sudah jelas bukti Al-Quran. Okey, yang kelima, dengan sabar ni kita dapat menghapuskan kesalahan atau dosa-dosa lalu, iaitu diberi kepayahan dalam menghadapi ujian. Okey, Allah memberi ujian bukan tanda Allah tidak sayang, tetapi Allah memberi ujian itu, memberi kepayahan untuk menghadapi ujian itu adalah untuk menghapuskan dosa-dosa lalu, dosa-dosa yang kita telah buat sebelum ini. Ya. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syafiqah binti Arman, nombor kad metrik I19103641. Hari ini saya akan membentangkan tentang tajuk ikhlas. Definisi ikhlas yang mana dari segi bahasa, akhlasah yang bermaksud bersih dan suci. Manakala istilah, semua amalan zahir dan batin yang dilakukan semata-mata mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa menyekutukannya dengan yang lain. Okay. Yang mana kita tahu ungkapan ikhlas ini menggambarkan kepada pengertian tentang bersih, jernih, murni, suci dari percampuran dan pencemaran sifat-sifat yang lain. Seterusnya dalil Quran berkenaan dengan ikhlas. Dari surah Ghafir ayat 14, Allah berfirman, "Fad'ullaha mukhlisina lahud-din walau karihal kafirin." Yang bermaksud, maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas, beragama kepadanya meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Okay. Ikhlas ini memiliki kedudukan yang sangat-sangat penting dan sangat tinggi dalam umat Islam, dalam agama Islam. Kerana baik buruk amal pekerti dan amal perbuatan seseorang itu bergantung kepada keikhlasannya. Bergantung kepada keikhlasannya beramal. Maksudnya secara memberi ataupun dia menyampaikan sesuatu. Terusnya punca ataupun kesan kepada ikhlas, yang mana kita tahu ikhlas ini datang dari diri seseorang itu, yang mana hadir dalam hati seseorang, sama ada dia ikhlas ataupun tidak. Bukannya dibuat-buat ataupun disuruh, tetapi ia datang dengan sendirinya. Okey, yang pertama dapat saya simpulkan, sentiasa memiliki hati yang bersih tanpa memikirkan hal-hal negatif. Maksudnya di sini tidak berburuk sangka dengan orang lain, sentiasa positifkan minda untuk mempunyai hati yang sentiasa lapang dan juga bersih. Okay, yang kedua, mempunyai niat yang ikhlas dalam setiap perkara. Okey, maksudnya di sini mempunyai niat yang baik. Niat yang baik, niat yang tulus dan juga niat yang ikhlas ketika melakukan perbuatan, sama ada amalan itu kecil ataupun besar. Okay, yang ketiga, sentiasa beribadah dan berzikir mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala juga adalah salah satu sifat yang perlu dipupuk untuk mengamalkan, sentiasa mempunyai sifat ikhlas dalam diri. Seterusnya, cara melakukannya, yang mana bermaksud bagaimanakah kita hendak memupuk sifat ikhlas dalam diri. Yang pertama, hadirkan niat kerana Allah dalam setiap amalan yang dilakukan, meskipun pada perkara kecil ataupun besar. Okey, bermaksud di sini menghadirkan niat itu adalah dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah
Hati kita sentiasa ikhlas dalam melakukan setiap perbuatan. Okay. Yang kedua, tanamkan sifat sabar dalam melakukan suatu amalan. Okay. Maksudnya di sini, ketika kita melakukan perbuatan ataupun suruhan yang disuruh, kita sentiasalah bersabar. Kerana bersabar itu adalah perkara yang terbaik untuk mendidik hati. Yang ketiga, menjauhkan diri dari sifat berbangga diri. Okay, yang ini bermaksud mengelakkan sifat-sifat riak, yang mana ramai orang yang sentiasa berbangga diri dan juga meninggi-ninggikan diri sendiri kepada orang umum. So, dengan menjauhkan diri dari sifat riak ini, insya-Allah kita boleh didik hati dengan ikhlas. Okay. Yang keempat, perbanyakkan muhasabah diri. Okey, maksudnya di sini kita kena muhasabah diri sebab kita masih tahu adakah amalan yang kita lakukan itu betul-betul kerana Allah Subhanahu Wa Taala ataupun kerana manusia. Kita lakukan suatu perbuatan tu adakah untuk ditunjuk-tunjukkan. Kita kena fikir juga semua tu untuk memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat. Kesan daripada kita memupuk sifat ikhlas ini, yang pertama kita dapat membunuh sifat riak, yang mana sifat riak ini boleh memusnahkan pahala amalan seseorang yang telah dilakukan. Okay, yang kedua, membentuk jiwa yang kental. Okay, seseorang yang ikhlas terselit dalam setiap amalannya, niat ketika melakukan pekerjaan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam detik kehidupan juga, tidak semua perkara yang dilaksanakan itu meraih kesempurnaan. Ada juga cacat celah. Tetapi, jika kita mempunyai niat yang sentiasa mengingati Allah SWT, walau apapun dugaan dan cabaran yang dihadapi, insya-Allah akan membentuk jiwa yang kental dan juga jiwa yang ikhlas. Yang ketiga, memupuk sifat redha dan tenang. Okay, yang mana kita tahu dunia ini penuh dengan rentas ujian. Jadi di sini dengan memupuk sifat redha dan tenang, kita dapat ketahui kita dapat meneruskan kehidupan dengan tenang dan hati yang lapang dan juga redha atas ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Yang keempat, menjauhkan sifat berpura-pura. Sememangnya ini telah menjadi lumrah kepada manusia. Jika ia melakukan kebaikan, maka mereka menginginkan pujian yang dipandang hebat oleh manusia. Okay. Tetapi sepatutnya perkara ini kita kena jauhkan, sebab perkara ini adalah tidak baik untuk dipandang dengan masyarakat dan juga sesama Islam. Terusnya faktor-faktor yang membentukkan akhlak mulia. Yang pertama, ikhlas pada setiap perkara yang dilakukan. Okay, ini bermaksud contohnya bersedekah. Bersedekah kita kena ikhlas, kita kena mempunyai hati yang ikhlas, niat yang baik untuk memberikan kepada orang yang memerlukan. Okay, yang kedua, sentiasa sabar dalam menghadapi cabaran hidup. Yang mana tahu, sudah saya sebutkan tadi, dunia ini penuh dengan rentas ujian dan juga dugaan. So, kita kena bersabarlah walau apapun ujian yang menimpa. Yang ketiga, memiliki sifat nurani yang suci. Yang keempat, sentiasa beribadah dan mengingati Allah SWT. Yang keempat dan kelima, sentiasa bersedekah dengan ikhlas hati. Dan keenam, tidak berburuk sangka dengan orang lain. Mana faktor-faktor ini adalah membentukkan akhlak mulia. Mana sifat nurani, sifat yang ikhlas, sifat yang jujur, amanah akan membentukkan diri kita sendiri untuk menjadikan sifat dan akhlak yang mulia. Sekian, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bersyukur kepada Ilahi kerana kita masih dikurniakan nikmat untuk meneruskan pembelajaran. Walaupun kita menghadapi ujian COVID-19, musibah COVID-19 bukan menjadi penghalang untuk kita menangguhkan sesi pembelajaran kerana kita masih dapat meneruskan sesi pembelajaran secara online. Sebelum saya meneruskan pembentangan kumpulan kami, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustazah Nur Masyidah binti Johan dan terima kasih juga kepada rakan-rakan kerana masih setia menonton video pembentangan kami ini. Nama saya Nur Nabila Atikah binti Ahmad, bernombor matrik I172021161. Saya akan meneruskan pembentangan kumpulan kami. Namun, sebelum itu saya ingin menyampaikan satu kata-kata motivasi. Orang bijak mengatakan bahawa pendidikan bukannya soal pergi sekolah dan ke kampus lalu mendapatkan ijazah, tapi soal memperluas wawasan serta menyerap ilmu kehidupan. Dan pada kesempatan hari ini, saya akan membentang mengenai sifat mahmudah berkaitan dengan taubat dan faktor-faktor membentuk akhlak mulia. Mudah-mudahan ia dapat menambah wawasan kehidupan kita seharian. Taubat dari segi bahasa adalah penyesalan, manakala taubat dari segi istilah pula adalah kembali semula taat kepada Allah SWT setelah menyesal melanggar perintah Allah SWT dan menyesal melanggar larangan Allah SWT dan juga bertekad tidak akan mengulanginya lagi perbuatan yang keji seperti berzina, berjudi, mencuri dan sebagainya. Jadi maksudnya di sini taubat ni adalah menyesal dengan bersungguh-sungguh. Kan biasa kita dengar taubatan nasuha. Masa ada lagu kot taubatan nasuha ni berkaitan dengan taubat ni kan. Taubatan nasuha ni adalah taubat dengan bersungguh-sungguh. Maksudnya menyesal dengan bersungguh-sungguh dosa yang telah dilakukan dan bertekad tidak akan mengulanginya lagi perbuatan yang keji. Seperti berzina, berjudi dan sebagainya itulah. Jadi apabila seseorang itu telah bertaubat, yakni menyedari dosa-dosa dia dan menyedari kesilapan-kesilapan yang telah dilakukannya, maka dia bertekad tidak akan mengulanginya lagi perbuatan yang keji itu. Maka ia dikatakan taubat. Dalam arti kata mudah ni adalah taubat ni menyesal dan kembali semula taat kepada Allah SWT setelah menyedari dengan kesilapan kita. Ya, itu sedikit mengenai pengertian taubat. Seterusnya kita masuk kepada dalil-dalil pensyariatan taubat. Antara dalil Al-Qurannya adalah dalam surah At-Tahrim ayat 8. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Jadi di dalam ayat ini menjelaskan Allah SWT menyeru kepada umat Islam supaya taubat kepada Allah SWT dengan taubatan nasuha. Maksudnya di sini bertaubat dengan bersungguh-sungguh, menyesal dengan bersungguh-sungguh perbuatan yang dilakukan dengan sepenuh hati dan berhenti serta-merta melakukan perbuatan itu. Dan juga berazam tidak akan mengulang kembali perbuatan keji itu lagi. Jika membabitkan dengan kesalahan sesama manusia, maka perlu memohon ampun daripada manusia, memohon ampun daripada sesama manusia itu terlebih dahulu. Maksudnya di sini. Jadi apa yang hendak dikatakan di sini adalah taubatan nasuha. Allah SWT telah menyeru kepada umat Islam supaya melakukan taubat. Berdasarkan surah At-Tahrim itu tadilah, ia merupakan adalah seruan ke atas umat Islam dan di dalam ayat tersebut juga menjelaskan bahawa umat Islam disyariatkan untuk bertaubat kerana bertaubat merupakan cerminan keimanan kita kepada Allah SWT. Maka kita sebagai umat Islam mestilah bertaubat. Selain itu, saya juga akan menjelaskan mengapa kita perlu bertaubat. Mengapa kita sebagai umat Islam ini perlu bertaubat. Antara sebabnya adalah yang pertama, taubat adalah petanda keimanan kita kepada Allah SWT. Orang yang beriman akan melakukan orang beriman yang bertaubat adalah seseorang yang paling mengenali dirinya dan yang paling beriman kepada Allah SWT. Ini bermaksud orang yang beriman ni dia tahu dosa-dosa yang telah dilakukannya
dan dia beriman kepada Allah SWT. Jadi dia apabila dia telah menyadari dosa-dosa dia yang telah lakukan, maka dia bertaubat. Hal ini kerana orang yang beriman ni apabila dia telah tahu dirinya lemah dan serba tidak sempurna, dan dia juga tahu bahawa Allah adalah yang maha pengampun dan juga mempunyai rahmat yang luas, maka dia bertaubatlah kerana dia percaya bahawa Allah SWT adalah maha pengampun, yakni Allah SWT ni maha pengampun, akan mengampunkan dosa-dosa umatnya apabila bertaubat. Jadi orang beriman ini akan melakukan taubat apabila dia telah menyedari bahawa dia telah melakukan dosa dan melakukan maksiat. Maksudnya di sini orang yang beriman ini dia akan bertaubat apabila dia menyedari dia terlanjur melakukan dosa, dan dia akan segera bertaubat dan meminta ampun kepada Allah SWT. Jadi orang yang beriman ini apabila dia menyedari dosa dan dia menyedari dia terlanjur melakukan dosa, kan orang yang beriman ni dia tidak melakukan maksiat, namun dia tidak terlepas dari melakukan dosa. Jadi apabila terlanjur melakukan dosa dan dia menyadari dosa-dosa dia, maka dia segera bertaubat dan meminta ampun kepada Allah SWT. Jadi dia tidak akan melenggah-lenggahkan taubat tersebut. Kerana taubat adalah tanda keimanan seseorang Muslim itu kepada Allah SWT. Maka itu salah satu sebab mengapa kita perlu bertaubat. Sebab yang kedua adalah kerana secara fitrahnya manusia mempunyai sifat lalai dan pelupa. Maksudnya seseorang itu tidak terlepas daripada melakukan kesalahan, melanggar perintah Allah SWT, sama ada tidak melakukan perintah Allah SWT atau melanggar larangan Allah SWT. Sesungguhnya tiada manusia yang maksum kecuali Nabi Muhammad SAW. Maksudnya di sini tiada seorang manusia yang terlepas daripada melakukan kesilapan. Setiap manusia akan terlanjur melakukan kesilapan, sama ada melanggar perintah Allah SWT ataupun melanggar larangan Allah SWT, sebab kita sebagai manusia bukan maksum seperti Nabi Muhammad SAW. Maksudnya di sini maksum tu bebas daripada dosa. Oleh itu, apabila kita telah bersalah melakukan dosa, maka kita perlu bertaubat dengan segera kepada Allah SWT tanpa melangguhkan taubat kita itu. Kerana taubat perlulah dilakukan dengan segera apabila telah menyedari kesilapan. Sebab yang ketiga perlunya kita bertaubat adalah antara sebabnya kerana semua anak cucu Adam adalah pelaku dosa. Kitalah sebagai anak cucu Adam. Anak cucu Adam tidak terlepas daripada melakukan dosa. Kerana hal ini berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah, sabda Rasulullah SAW yang bermaksud setiap anak Nabi Adam adalah pelaku dosa dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah mereka yang bertaubat. Maksud hadis di sini adalah kita adalah semua anak cucu Adam. Jadi hadis tersebut menjelaskan bahawa semua anak cucu Adam adalah pelaku dosa. Maksudnya di sini ada melakukan dosa, sama ada dosa itu perbuatan melanggar perintah Allah SWT, dan dosa melanggar perintah Allah SWT telah ditentukan hukumannya di dunia dan dikenakan ancaman azab neraka. Maksudnya melanggar perintah Allah SWT seperti melanggar tidak menunaikan solat, maka akan diazab oleh Allah SWT di neraka. Jadi maksud dosa berdasarkan hadis tersebut adalah iaitu perbuatan yang melanggar perintah Allah SWT di mana yang telah dilakukan hukumannya di dunia dan dikenakan ancaman azab neraka pada akhirat kelak, seperti menduakan Allah SWT, yakni syirik,
mendahaka kepada ibu bapa, mencuri, berzina, bercakap bohong, melakukan kezaliman dan selain-lainnya. Dan dosa juga adalah tidak melakukan perkara wajib. Seumpamanya tidak menunaikan solat fardu, tidak berpuasa, juga dikira sebagai berdosa. Jadi hadis tersebut menjelaskan semua anak cucu Adam tidak terlepas daripada melakukan dosa kerana telah dijelaskan dalam hadis tersebut. Sekiranya jadi apabila kita telah menyedari diri kita melakukan dosa, maka perlulah kita segera menyucikan diri kita dengan segera tanpa melengahkan taubat kita. Kerana Rasulullah SAW yang telah pun dipelihara oleh Allah SWT daripada melakukan dosa juga telah melakukan taubat lebih daripada 70 kali dalam sehari semalam. Perkara tersebut berdasarkan hadis riwayat Bukhari, sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar, yakni memohon ampun dan bertaubat kepada Allah setiap hari lebih 70 kali. Maksudnya Nabi Muhammad SAW yang terpelihara daripada melakukan dosa pun melakukan taubat. Apatah lagi kita sebagai umat Islam yang biasa, yang tidak sempurna, mestilah melakukan taubat tanpa melenggah-lenggahkan taubatnya ni, tanpa telah menyedari dosa tu, tak apalah, biarlah dulu taubat, nantilah dulu, tak boleh. Sebabnya Nabi Muhammad SAW pun telah melakukan taubat kepada Allah SWT setiap hari berdasarkan hadis tersebut. Maka itu antara sebab perlunya kita bertaubat kepada Allah SWT. Jadi kita sebagai umat Islam, kita perlulah bertaubat kepada Allah SWT dengan kadar segera, tanpa melenggahkan lagi. Kan ada sebab yang kata, aku muda lagi, jadi tak perlulah taubat, tunggu tua dulu baru nak taubat. Tak boleh menggunakan prinsip macam tu, sebab kita perlu menyegerakan taubat kita. Dan itu adalah antara sebab-sebab mengapa kita perlu bertaubat kepada Allah SWT. Seterusnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana untuk melakukan taubat ataupun cara-cara melakukan taubat. Yang pertama adalah menyesali dosa dengan bersungguh-sungguh. Maksudnya yakni apabila kita ingin bertaubat, maka kita sebaiknya menyesali segala perbuatan yang telah kita lakukan dengan bersungguh-sungguh. Yakni menyesali dosa-dosa yang telah kita lakukan dengan bersungguh-sungguh, kerana sebuah penyesalan itu sendiri ialah hakikat untuk kita bertaubat kepada Allah SWT. Dan apabila kita masih teringat dengan kemaksiatan yang pernah kita lakukan dahulu, kita perlu melawannya. Yakni kita tidak boleh melakukannya kembali. Kita perlu melawannya, yakni tidak mengulanginya lagi perbuatan maksiat tersebut. Cara yang kedua pula adalah kita perlu mendekatkan diri kepada Allah SWT dan melakukan banyak beribadat kepada Allah SWT. Yakni kembali mendekatkan diri dan banyak melakukan ibadah kepada Allah SWT. Cara ini merupakan cara yang sangat disarankan apabila melakukan taubat. Kenapa ia dikatakan cara yang sangat disarankan? Hal ini kerana apabila kita mendekatkan diri kepada Allah SWT, maka dapat menggugurkan dosa yang telah kita lakukan. Ini bermaksud cara yang kedua ini bermaksud apabila ingin bertaubat, kita mesti mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mesti melakukan banyak ibadat di samping ibadat-ibadat sunat.
ibadat-ibadat yang wajib mesti dilakukan dengan sempurna di samping melakukan ibadat-ibadat sunat. Hal ini kerana kembali mendekatkan diri dan banyak beribadat kepada Allah SWT merupakan cara yang paling penting untuk melakukan taubat. Cara yang ketiga pula adalah solat taubat. Solat taubat ini boleh dilakukan dengan 2 rakaat dan juga niat kepada Allah SWT di dalam hati, niat yang kita ucapkan berniat solat taubat itu untuk memohon ampunan agar diredai oleh Allah SWT. Ini bermaksud apabila kita menunaikan solat sunat taubat itu, maka kita perlu meniatkan dalam diri kita untuk mencapai redha Allah SWT dan memohon ampun daripada Allah SWT. Hal ini kerana dengan memohon ampun kepada Allah SWT juga boleh dilakukan dengan solat sunat taubat ini. Maka pada saat melakukan solat sunat taubat, kita pun telah berjanji untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang telah dilarang oleh Allah SWT. Poin yang ketiga ini bermaksud solat taubat ini bermaksud adalah apabila kita solat sunat taubat, kita mesti menanamkan niat kita dalam hati untuk memohon keampunan Allah SWT dengan bersungguh-sungguh agar mencapai keadaan Allah SWT. Dan berjanji kepada Allah SWT supaya tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Cara yang keempat pula adalah bertekad tidak akan mengulanginya lagi di samping meninggalkan segala perkara-perkara maksiat. Yakni bertekad ataupun berazam dalam diri kita bahawa tidak akan mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang keji dan meninggalkan segala perkara-perkara maksiat seperti berzina, mencuri dan sebagainya. Maka ini adalah cara yang boleh kita lakukan untuk bertaubat. Apabila kita telah bertekad tidak akan mengulanginya lagi dan di samping meninggalkan perkara-perkara maksiat, maka kita mesti berazam dengan tidak mengulangi lagi kesalahan yang telah diperbuat dan tidak akan melakukan lagi perbuatan maksiat dan meninggalkan segala perkara-perkara maksiat. Okey, itu antara cara yang boleh dilakukan untuk bertaubat. Itu antaranya. Saya masuk kepada kesan-kesan taubat. Apa kesan-kesan taubat yang kita boleh ketahui? Antara kesan-kesan taubatnya adalah kita akan dicintai oleh Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Yang bermaksud sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang yang menyucikan dirinya. Maksud ayat di sini adalah Allah cinta kepada orang yang bertaubat. Kerana bertaubat ini kita akan kembali kepada Allah SWT dan kita akan taat kembali kepada Allah SWT. Maka apabila kembali kepada Allah SWT dan kita taat kepada Allah SWT, Allah SWT akan cinta kepada kita. Sebagaimana dalam ayat tersebut menjelaskan bahawa Allah SWT cinta kepada orang yang bertaubat. Maka kita perlu bertaubat kerana kesan yang ini merupakan kesan yang ingin dicapai oleh orang-orang yang beriman, yakni dicintai oleh Allah SWT. Kesan yang kedua adalah apabila kita bertaubat adalah dosa dan kesalahan yang akan dihapuskan oleh Allah SWT. Ini bermaksud apabila kita telah bertaubat, yakni kita menyedari dosa-dosa kita di samping kita menyesal dengan dosa-dosa dan perbuatan-perbuatan keji yang telah kita lakukan, maka kita akan melakukan banyak ibadat
dan melakukan solat sunat taubat, maka ia akan mendapat keampunan daripada Allah SWT. Ini bermaksud apabila seseorang itu bertaubat, secara tidak langsung dia akan melakukan solat sunat taubat dan berazam tidak akan melakukannya lagi perbuatan-perbuatan yang keji itu, maka dosa-dosanya akan dihapuskan oleh Allah SWT. Kesan yang ketiga pula adalah jiwa dan perasaan kita akan menjadi lebih tenang. Ini bermaksud apabila jiwa kita telah tiada perkara-perkara yang keji ataupun perkara-perkara maksiat, jiwa kita akan menjadi lebih tenang. Sebagai contoh, apabila kita telah mencuri, mesti fikiran kita akan menjadi terganggu. Apa hukuman yang kita akan dapatkan? Adakah kita akan dipenjara? Maka fikiran kita tidak akan tenang disebabkan kita melakukan perkara yang keji. Apabila kita telah menanamkan dalam fikiran kita dengan perbuatan-perbuatan yang baik dan menanamkan dalam diri kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan meninggalkan segala perkara-perkara yang jahat, maka jiwa kita akan menjadi lebih tenang dan perasaan kita juga akan menjadi lebih tenang. Jiwa dan perasaan menjadi lebih tenang apabila kita melakukan solat sunat taubat. Kerana apabila telah melakukan solat sunat taubat, kita akan kembali semula kepada Allah SWT setelah melanggar perintah Allah SWT dan melanggar larangan Allah SWT dan telah melakukan dosa-dosa dan perkara-perkara keji. Itu antara kesan-kesan taubat yang dapat saya simpulkan daripada konsep taubat ini. Maka kita sebagai umat Islam yang tidak terlepas daripada melakukan dosa, marilah sama-sama kita melakukan taubat. Kerana dengan bertaubat, kita akan mendapat pelbagai kelebihan. Antaranya yang telah disebutkan tadi, antara kelebihannya adalah kita akan dicintai oleh Allah SWT kerana kita kembali kepada Allah SWT, yakni kembali taat. Kita banyak melakukan perkara-perkara sunat, kita tidak akan melakukan perkara-perkara yang melalaikan, tidak akan melakukan perkara-perkara yang boleh menimbulkan maksiat. Maka itu antara kesan-kesan yang dapat kita ambil daripada konsep taubat ini. Dan kesan-kesan ini juga apabila telah kita aplikasikan dalam diri kita sendiri, maka kita akan merasainya sendiri. Sebagai contoh, jiwa akan menjadi tenang apabila kita telah bertaubat. Okey, seterusnya saya akan masuk kepada faktor-faktor membentuk akhlak mulia. Antara faktor-faktor yang pertama adalah dorongan daripada hati nurani itu sendiri. Ini bermaksud faktor-faktor ini bermaksud bagaimana akhlak mulia itu terbentuk dalam diri seseorang itu. Yang pertama adalah dorongan daripada hati nurani itu sendiri. Maksudnya hati seseorang itu sendiri yang ingin melakukan akhlak mulia. Sebagai contoh, apabila dia telah menampak sampah dibuang merata-rata, maka dia akan mengutip untuk membuangkan di dalam tong sampah kerana hatinya sendiri ke arah untuk menjaga kebersihan. Bagaimana hadis an-nazafah minal iman, yakni dorongan hati dia sendiri untuk melakukan kebersihan. Jadi dia menanamkan dalam diri dia untuk menolong ataupun untuk menolong orang lain, dan dorongan hati dia juga untuk menjaga kebersihan. Jadi dia akan membersihkan kawasan tersebut apabila dia ternampak sampah tersebut di kawasan yang merata. Maka itu merupakan faktor yang membentuk akhlak mulia. Akhlak mulia ni adalah akhlak yang terpuji. Sebagai contoh, pembersih, pemurah dan sebagainya. Itu sebagai contoh, antara contoh akhlak-akhlak mulia. Okey, faktor yang kedua adalah
sentiasa mentaati syariat agama Islam. Maksudnya di sini apabila sentiasa mentaati syariat agama Islam, maka secara tidak langsung akan terbentuk akhlak mulia dalam diri seseorang itu. Syariat agama Islam telah menggariskan panduan dan telah menjelaskan panduan kepada umat Islam bagaimana untuk membentuk akhlak mulia. Jadi, apabila seseorang itu mentaati syariat agama Islam, maka akhlak mulia dalam dirinya akan terbentuk. Sebagai contoh, syariat agama Islam supaya menjaga kebersihan. Maka apabila dia ternampak kekotoran ataupun ternampak sampah, maka secara tidak langsung dia akan mengutip sampah tersebut supaya membuang ke dalam tong sampah yang disediakan. Kerana dia mentaati kepada syariat agama Islam supaya menjaga kebersihan. Okey, faktor yang ketiga pula adalah berbaik sangka. Berbaik sangka ini merupakan faktor yang terpenting bagi membentuk akhlak mulia. Kenapa ia dikatakan terpenting? Kerana berbaik sangka ini ataupun husnuzan, yakni kita berbaik sangka kepada orang lain tanpa bersangka buruk kepada orang lain. Yakni apabila kita ternampak seseorang itu dalam kesusahan, maka kita akan bersangka baik bahawa memang seseorang itu tidak mencukupi wang ataupun tiada wang langsung untuk menyara dirinya sendiri. Maka apabila kita berbaik sangka dengan dirinya bahawa dia tidak menipu dengan melakukan bersedekah, apabila telah berbaik sangka, maka kita akan bersedekah kepadanya tanpa menyangka bahawa dia bersedekah ni hanya sekadar untuk mengaut keuntungan ataupun disebabkan malas untuk melakukan pekerjaan. Jadi apabila diri kita telah menanamkan sifat berbaik sangka kepada seseorang itu, maka akhlak mulia akan terbentuk dalam diri kita. Itu antara faktor-faktor yang membentuk akhlak mulia. Maka kesimpulannya daripada konsep taubat dan faktor-faktor untuk membentuk akhlak mulia ini adalah kita dihauskan untuk melakukan taubat dan tidak digalakkan untuk melengah-lengahkan taubat, kerana taubat perlulah dilakukan dengan kadar segera. Dan kita sebagai umat Islam perlulah menanamkan menanamkan akhlak-akhlak mulia dalam diri kita, kerana akhlak-akhlak mulia merupakan cerminan keimanan kita kepada Allah SWT. Dan apabila kita telah mempunyai akhlak mulia, maka kita akan dipandang mulia oleh seseorang. Apabila kita telah mempunyai akhlak-akhlak yang mulia, maka kita akan dipandang dengan mulia apabila telah mempunyai akhlak mulia. Kenapa ia dikatakan kita dipandang dengan mulia? Kerana akhlak mulia merupakan akhlak yang terpuji dalam agama Islam. Agama Islam telah menyarankan kepada umat Islam supaya menanamkan sifat agama Islam dalam diri kita. Maka itu sahaja pembentangan saya berkaitan dengan sifat taubat dan faktor-faktor untuk membentukkan akhlak mulia. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Binti Muhammad Yusof. Nombor metrik I1720159. Saya dari kumpulan 9 ingin membentangkan tajuk yang diberi oleh Ustazah, iaitu akhlak mahmudah dan faktor-faktor pembentukan akhlak mulia. Akhlak mahmudah ataupun akhlak yang terpuji yang akan saya bentangkan ialah akhlak terhadap diri sendiri, iaitu sifat maaf atau sifat pemaaf. Maaf adalah satu perkataan yang mudah dieja tetapi sukar untuk kita lakukan ataupun sukar untuk kita ungkapkan.
Ini mungkin berlaku apabila ego kan menguasai diri sendiri sehingga kita sukar untuk menyatakan maaf. Memaafkan dan memberi maaf merupakan dua perkara yang paling berat untuk kita lakukan walaupun dalam keterpaksaan. Jadi setengah masyarakat ni kebiasaannya dia menyatakan maaf ketika tibanya hari raya kan. Itu kebiasaannya, saya pernah tengok. Setiap pagi, bila waktu pagi raya, confirm minta maaf kan, akan minta maaf kan. Tapi sebenarnya kita boleh praktiskan setiap hari dengan menyatakan maaf. Tak semestinya kena tunggu hari raya kan. Amalan memohon maaf ni harus dilakukan tak kira masa, tak kira bila, tempat ataupun dengan sesiapa sahaja. Ini setiap manusia ni tak lari daripada kesalahan, kesilapan. Jadi kita janganlah malu ataupun segan untuk menyatakan maaf. Dan maksud maaf, definisi maaf daripada bahasa, berasal daripada bahasa Arab, iaitu al-af, bermaksud maaf ataupun keampunan. Daripada istilah memaafkan kesalahan orang lain dan adalah seseorang telah menghapuskan bekas luka hatinya akibat kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Menurut Ibnu Katsir, kata al-af bermaksud memaafkan kesalahan orang lain sehingga tidak ada niat untuk membalas dendam kepada mereka yang telah berbuat jahat. Jadi maaf ni maksudnya tu kita dengan rela hati kan, kita dengan ikhlas untuk memohon maaf ataupun memaafkan, sehingga kan tanpa ada sedikit pun rasa benci ataupun berniat untuk membalas balik kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Jadi kita memaafkan dengan seikhlas hati. Itu maksud dari segi definisi. Kemudian dalil, kita tengok dalil. Kata al-af ni, kata al-af ni banyak disebut dalam Al-Quran, dan antaranya ialah dalam surah Al-A'raf ayat 199 di mana Allah berfirman, jadilah engkau pemaaf, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang jahil ataupun orang-orang yang bodoh. Ini tafsir ayat daripada ayat ni, di mana Allah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya untuk memaafkan orang-orang yang telah menganiaya ataupun yang telah menyakiti baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contohnya, ketika baginda sallallahu alaihi wasallam dia berhijrah ke Taif, ni cerita secara ringkas saja saya ceritakan. Di mana baginda sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Taif bersama dengan sahabat itu Abu Bakar As-Siddiq, di mana ketika sampai di Taif tu, baginda ni telah dilayan dengan teruk oleh penduduk Taif, sehingga kan penduduk Taif ni menghasut kanak-kanak untuk mengusir dan menyakiti baginda dengan melontarkan batu, sehingga kan kedua belah kaki tak silap saya, kedua belah kaki baginda sallallahu alaihi wasallam berdarah, mengalirkan darah. Dan walaupun baginda diuji sebegitu rupa, tetapi Rasulullah tetap sabar dan keimanannya semakin menebal bersama ujian yang datang bertubi-tubi. Dan setelah daripada kejadian tersebut, Rasulullah telah dipanggil, Allah SWT telah memanggil Rasulullah, dan ada satu riwayat mengatakan malaikat Jibril dan malaikat yang menjaga gunung Ganam datang kepada Rasulullah, dan malaikat gunung tu berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, perintahkan apa yang kamu inginkan. Jika kamu mahu, aku akan menghumpangkan 2 gunung besar kepada mereka semua. 2 gunung besar maksudnya 2 gunung di antara Mekah dengan Madinah. Kemudian apa yang Rasulullah jawab, di mana Rasulullah menolak tawaran yang ditawarkan oleh malaikat gunung untuk
untuk menghubungkan dua gunung besar tu. Rasulullah menolak dan berkata, aku lebih memilih untuk memohon kepada Allah agar dia tu penduduk Taiflah menciptakan dari keturunan mereka sekelompok orang yang menyembah Allah dan tidak lagi menyekutukan dengan sesuatu pun. Jadi Rasulullah tolaklah daripada penawaran tersebut, dan Rasulullah memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah supaya penduduk Taif ni menyembah Allah dan tidak lagi menyekutukannya. Jadi daripada situlah akhlak terpuji Rasulullah itu seorang yang pemaaf. Kemudian masuk kepada punca ataupun sebab perlunya menjadi seorang pemaaf. Dalam Islam sendiri pun memerintahkan supaya umat Islam untuk memaafkan kesalahan orang lain, kan? Sebagaimana dalam hadis Rasulullah bersabda, orang yang hebat bukanlah orang yang menang dalam pergalutan ataupun pergaduhan, tetapi orang yang hebat adalah orang yang mampu mengendalikan nafsunya ketika marah. Itulah orang hebat. Orang hebat ialah yang mana dia mampu mengawal nafsunya ketika marah. Kemudian tu adalah yang pertama, punca ataupun sebab. Yang kedua ialah punca ataupun sebab perlunya menjadi seorang pemaaf ialah sebenarnya untuk menenangkan hati, kan? Untuk menenangkan hati kita. Bila kita memberi maaf ataupun memohon maaf, sebenarnya akan membuatkan hati kita akan tenang, walaupun banyak ujian yang dilalui. Bahkan bukan setakat tenangkan hati, tetapi kesihatan badan juga sihat, kan? Serta fikiran kita juga akan tenang, tenteram. Sebab bila kita memaafkan, fikiran kita tenang, tidak stres. Sebab kita tidak memikirkan benda-benda yang tak bermanfaat ataupun benda-benda yang tak bermanfaat lah, benda-benda yang tak perlu pun kita fikirkan. Jadi fikiran kita akan tenang, tak stres. Itulah sebabnya, ialah untuk menenangkan hati. Yang ketiga ialah menunjukkan sebab perlunya jadi pemaaf ialah untuk menunjukkan kita seorang yang penyabar, kan? Kita memberi maaf sebenarnya tidak bermaksud kita melepaskan orang yang bersalah daripada hukuman, ataupun tak bermaksud kita ni seorang yang lemah sebab tidak mampu untuk membalas segala kejahatan. Tapi kita sebenarnya kita nak ikut, kan? Tak nak ikut hawa nafsu. Sebab bila kita ikut hawa nafsu, kita akan beremosi, terlalu ikut perasaan, sehingga kita pula yang menimbulkan masalah, kan? Tapi bila terlalu ikut emosi, sudah semestinya kita. Kemudian seterusnya masuk kepada cara-cara bagaimana untuk menjadi seorang pemaaf, kan? Cara-cara yang pertama ialah kita mestilah berlapang dada serta mengikhlaskan hati. Sebagai contohnya, saya pun pernah menerima, ini pengalaman saya sendiri, di mana saya telah difitnah oleh seorang hamba ni, seorang kawan. Dia memfitnah saya dan fitnah yang dia lontarkan kepada saya itu memang agak menyakitkan hati. Tapi saya cuba untuk menerima dengan hati yang terbuka apa yang telah dia lakukan, dan saya berlapang dada lah, dan saya anggap itu semua mungkin ujian daripada Allah untuk menghapuskan dosa. Jadi kita kena ikhlaskan hati apabila seseorang telah melakukan jahat kepada kita. Dan bila kita ikhlaskan hati, sebenarnya sebenarnya Allah akan memuliakan kita sebenarnya, kan? Akan ada ganjarannya, ada ganjaran pahalanya nanti. Dan selain itu, cara yang kedua ialah kita kena muhasabah diri, kan? Kita muhasabah diri dan kita berfikir apa kelebihan ataupun manfaat yang kita akan dapat, kan? Apabila bersifat tidak memaafkan, kan? Sebenarnya kita tinggikan ego
untuk tidak menerima maaf atau memaafkan. Sebenarnya tidak memberi apa-apa manfaat sebenarnya, malah memberi kesan yang tidak baik. Contohnya, bila kita bila hati kita mengatakan kita tak nak memaafkan seseorang, maka itu sebenarnya hati kita rosak kan. Hati kita rosak dan titik hitam dalam hati kita ni akan bertambah bila kita bersifat tidak memaafkan. Okay. Dan jadi cubalah muhasabah diri kan, siapalah kita ni untuk tak nak memberi maaf ataupun menerima maaf, sedangkan Allah itu sendiri bersifat pemaaf kan. Bila kita buat dosa kan, kita nak Allah apakan dosa kita kan. Begitu jugalah dengan manusia kan. Bila manusia buat jahat dekat kita, kita kena maafkan. Dan selain itu, kesan, apakah kesan apabila kita memaafkan atau memberi maaf? Yang pertama ialah kesan atau impak yang diperolehi apabila memberi maaf adalah menunjukkan satu tanda-tanda orang yang bertakwa ataupun beriman. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 133 dan 134, yang bermaksud, dan segeralah kamu kepada mengerjakan amalan-amalan yang baik untuk mendapat keampunan dari Allah dan mendapat syurga yang bidangnya seluas segala langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, iaitu orang yang mendermakan hartanya pada masa senang dan susah, dan orang-orang yang menahan kemarahannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang. Dan ingatlah, Allah akan mengasihi orang-orang yang berbuat perkara yang baik. Jadi takwa tu merupakan antara sifat tertinggi bagi orang-orang yang beriman. Jadi untuk memperoleh tahap takwa perlu memaafkan kesalahan orang lain kan. Jadi Allah akan sediakan syurga bagi orang-orang yang bertakwa. Itu orang-orang yang bertakwa ialah orang-orang yang mendermakan hatinya pada masa senang dan susah. Kemudian orang yang menahan marahnya, dan ketiga ialah orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Jadi bila kita berakhlak sebegini, Allah akan sediakan syurga yang bidangnya seluas langit dan bumi kan. Subhanallah kan. Dan memaafkan adalah pintu terbesarlah untuk menuju terciptanya rasa saling mencintai di antara sesama manusia kan. Bila kita maafkan seseorang, sebenarnya ia mengeratkan hubungan kan, mengeratkan lagi hubungan silaturahim. Dan ada kata-kata daripada Syekh, saya tengok nama, di mana jika orang lain mencerca ataupun menghina kita, mengeji kita, sebaiknya kita membalasnya dengan memberi maaf ataupun berkata dengan perkataan yang baik. Begitu juga dengan seseorang yang berbuat jahat kan, yang berbuat jahat kepada kita, seharusnya kita berbalas dengan berbuat baik kepadanya. Ini kerana bila kita buat baik, Allah akan memberi pertolongan kepada kita selama mana kita memiliki sifat memaafkan dan melakukan kebajikan. Okey. Dan tu kesan yang pertama, itu tanda-tanda orang beriman. Dan kesan yang kedua ialah dimuliakan oleh Allah. Dan bila seseorang buat jahat dekat kita kena maafkanlah. Dan di sebalik sifat yang ada pada kita itu dimuliakan oleh Allah. Maksudnya Allah akan memaafkan ataupun mengampunkan kesalahan kita. Jadi bila sifat tersebut ada pada kita, maknanya kita meniru sifat-sifat Allah seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim dan juga Al-Afuun, pemaaf kan. Jadi kita mestilah kita mestilah sentiasa memaafkan orang lain. Dan masuk kepada faktor-faktor untuk membentuk akhlak mulia. Yang pertama ialah faktor untuk membentuk akhlak mulia. Yang pertama ialah sentiasa bergaul dengan orang-orang yang berakhlak baik. Okey. Bila berkawan dengan orang yang berakhlak baik ini, secara tak langsungnya ataupun secara automatiknya kita juga akan terikut-ikut
dengan akhlak yang dipamerkannya kan. Orang yang berakhlak baik ni bukan sahaja bila kita berakhlak baik, sudah semestinya orang di sekeliling kita akan gembira kan, akan bahagia melihat kita. Dan disebabkan itulah orang yang berakhlak baik bukan sahaja menunjukkan akhlak yang terpuji, tapi juga untuk membahagiakan orang lain dan selalu berbuat baik tanpa bersifat munafik atau bermuka-muka. Jadi kita ni kita nak berakhlak baik, kena sungguh-sungguh lah, kena istiqamah kan. Kita tak bolehlah aku nak berakhlak baik ini semata-mata untuk pujian manusia. Tu salah lah, satu cara yang salah, di mana niat tidak menghalalkan cara. Jadi kita nak akhlak baik, kita kena bersungguh-sungguh dan niat kerana Allah Ta'ala, dan kena istiqamah lah. Dan kemudian tu yang pertama. Yang kedua ialah faktor untuk membentuk akhlak mulia yang kedua ialah mencontohi dan meneladani budi pekerti Rasulullah. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Al-Qalam ayat 4, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam ni terkenal dengan kebaikan, dan di mana kesabarannya luar biasa, pemaafnya tak terkira. Jadi setiap ujian yang menimpa baginda tidak membalas dengan kejahatan, tetapi membalas dengan kebaikan. Jadi Rasulullah ni reda dengan apa yang terjadi, apa yang telah ditetapkan dalam kehidupannya. Dan dia pun baginda sallallahu alaihi wasallam percaya bahawa Allah telah tetapkan perjalanan hidupnya penuh dengan liku-liku ataupun cabaran-cabaran. Dan itulah faktor-faktor untuk membentuk akhlak mulia, itu sentiasa bergaul dengan orang yang berakhlak mulia. Dan yang kedua ialah mencontohi atau meneladani budi pekerti Rasulullah SAW. Jadi kesimpulan yang dapat saya simpulkan secara ringkas mengenai semua akhlak-akhlak mulia yang sudah dibentangkan oleh semua kawan-kawan saya daripada kumpulan 9, iaitu akhlak sifat reda, syukur, ikhlas, taubat dan juga sifat maaf. Jadi kesemua sifat-sifat ni kan, sifat reda, syukur, sabar, ikhlas, taubat dan sifat maaf ialah sebenarnya memberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat jika kita selalu amalkan dalam kehidupan seharian. Jadi kita juga perlu menerapkan akhlak mamudah ni dalam diri, kerana ia bertujuan untuk mencari keredaan dan keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala di dunia serta di akhirat kelak. Jadi justru akhlak mamudah ni memainkan peranan yang penting lah untuk melahirkan insan yang baik serta menghindarkan insan yang jahat dan khianat. Oleh kerana itu, akhlak yang mulia adalah faktor terkuat untuk menyokong pembangunan rohani manusia. Jadi setakat itu saja daripada saya mengenai mengenai akhlak mahmudah dan faktor-faktor pembentukan akhlak mulia. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.